Okey, acap kali kita mendengar dan melihat dalam berita dan akhbar tentang musibah yang menimba sesebuah keluarga seperti banjir, kebakaran, kecurian, kemalangan dan sebagainya. Pernahkah anda terfikir bahawa anda dan keluarga anda mungkin akan menghadapi musibah sedemikian pada masa akan datang? Ada cover rumah untuk banjir, insurans banjir, ada insurans kebakaran untuk rumah, ada. Macam saya beli serumah sekat Kelado, ada dua-dua ada cover insurans kebakaran. Dua-dua cover. Saya beli insurans tu waktu apply loan lah sekali. Settle lah. Kalau beli insurans pun kau kata kaya. Alhamdulillah, amin. Okey, jika ya sudahkah anda dan keluarga bersedia menghadapinya? Bersedia tak korang rumah terbakar? Ada lah rumah terbakar. Tak dah, insurans ada. Dia tak risau lah, sebab tu lah dia tak risau. Dia buka gas biar lama-lama kan, buat keluar rumah on gas on keluar rumah, dia tak ada apa-apa berlaku. Okey, kereta pun ada Okey, sekiranya musibah berlaku pada diri kita, pastinya kita akan menanggung sejumlah kerugian yang wang ringgit. Betul lah guys. Okay. Orang sanggup keluar duit untuk top up main game. Tapi korang tak sanggup keluar duit untuk beli buku AdMed. Okey, ayat tu kecil sikit. Oleh itu adalah sangat penting untuk anda memahami tujuan insurans kerana insurans membantu menangani ketidakpastian dan kerugian yang mungkin akan hadapi. Sebab tu saya kata tadi, kita tak pasti tapi kita beli untuk kita rasa selamat. Faham? Rasa selamat. Macam apa yang saya dengan teacher rasalah. Rasa relax sebab keluar mana-mana bawa kereta, tak ada hal, tak ada cover. Kalau apa-apa berlaku kat saya dengan teacher, anak saya dengan teacher ada dapat sesuatu daripada insurans. Sama lah kalau insurans kan SSPN tu siapa kena pakai nama parent korang SSPN. Kena pakai nama parent korang kalau nak beli korang bawah 18 tahun. Kena pakai nama parent korang. Contoh kalau beli atas nama mak korang. Tapi tengoklah kalau nama anak, kalau apa-apa berlaku pada parent korang, siapa yang nama anak? Contoh kalau nama anak dia Irfan lah dapat nanti bahagian tu. Nampak? Bahagian tu. Okey, macam contoh anak-anak saya beli SSPN, insurans tu atas nama teacher, semua teacher. So kalau apa-apa berlaku atas teacher, anak-anak saya dapatlah bahagian ni. Begitulah. Okey, ada orang lebih mudah dia beli hibah. Kalau siapa menengah hibah, kalau dia beli bayar sekian-sekian dapat 1 juta ke kalau dia matilah. Okey. So risiko. Okey, so apakah maksud risiko dan kepentingan perlindungan? Tahukah anda bahawa setiap daripada kita dah terdedah kepada bahaya yang mungkin menimpa diri, keluarga atau harta benda kita. Contoh itu banjir lah kan. Bila dah banjir sekali, kemungkinan akan berlaku lagi. Adakah korang bersedia untuk menghadapinya? Okey. So, kemalangan jalan raya mencederakan pemandu dan penumpang kenderaan yang terlibat. Kemusnahan harta disebabkan kebakaran, bil perubatan yang tinggi akibat penyakit kritikal dan sebagainya mungkin boleh berlaku dalam kehidupan kita. Sudah semestinya kejadian seperti ini menyebabkan kita menanggung kerugian. Hakikat bahawa diri kita terdedah pada kerugian sedemikian dan ketidakpastian sama ada perkara tersebut akan berlaku pada diri kita atau tidak menyebabkan wujudnya risiko dalam kehidupan kita. Maksudnya kita tak pasti benda itu akan berlaku. Itulah kita panggil risiko. Macam mana kita nak kurangkan risiko? Beli insurans. Macam-macam jenis insurans ada. Ada beberapa rumah tertentu lah kalau dia harga yang mahal tu ada. Ada kerusakan. Okey. Oleh itu risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan, kan? Contoh hari itu masa balik kampung, berapa banyak insiden berlaku atas jalan raya. Saya dengar tadi statistik dekat radio. Oh, saya ingat ratus-ratus je, belas ribu punya.
Dan juga termasuk kemalangan maut. Kemalangan maut. Okey. Macam-macam jenis keadaan. Kalau kemalangan maut, contoh ada satu kes tu masa saya balik kampung, masa saya bawa, saya ada sebelakang kereta tuan perdana tu. Tiba-tiba saya bawa, dia tengah tak ada apa-apa pun, dia punya bumper depan tercabut. Kenapa tu? Mana korang tahu ada momok ke apa kat depan tu? Tak ada apa-apa pun kat depan tu. Memang tak ada apa-apa, tercabut. Lepas tu dia terbabas. Dia bumper tercabut, dia terkejut kot. Bumper tercabut. Lepas kita tengok je lah. Kau kalau korang pun semua, bumper dia tercabut. Okay, korang pun sama gelabah. Apa jadi? Habislah jalan tu, nampak? Korang pun gelabah. Sebab itulah satu ciri-ciri masa ambil lesen yang tidak diajar ialah ketenangan. Kan? Orang gelabah, kau pun gelabah. Orang tu bumper tercabut, kau rasa bumper kau tercabut. Okay? Memang saya tengok, teacher tengok, kau betul. Dia tak asyik sejarak, sebab tu dah kita bawa kereta ada jarak. Dia terbabas, terpusing duduk orang kanan. Kau ingat saya nak berhenti? Tak adalah, sejalan kat highway, babe. Kereta bawa pelaju. Terus telefon lah plus. Telefon plus ada kemalangan ni sekian-sekian. Dia akan tanya lepas apa kat mana ni, nanti dia datang. Dia tak bagi kita berhenti. Dia orang tak bagi kita berhenti sebenarnya. Bila nanti kemalangan lebih besar. Sebenarnya sebab rakyat Malaysia ni memang baik hati kan, semua nak tolong. Tak ada sini mati. Jadi terus ni tu satu, ada satu kali saya pergi ke Johor, ada satu, saya ingat Produk Azhar, dia rosak tengah jalan. Tengah-tengah highway. Lorong tengah-tengah. Besar jam ni kan. Tu tiba lepas tu clear. Sejalan besar ada 4 lorong, dia rosak lorong kedua tapi jam. Dia duduk dalam kereta, tak buat apa-apa. Tak keluar, tak buat apa-apa. Mungkin cuaklah kot sebab rosak atas jalan. Kan? Sama juga, tu sekali pernah plus. Tak tahu plus. Biasa lepas tu plus akan tanya SMS, dia kata terima kasih. Dia check, terima kasih. So, kalau semua pengguna macam saya, kalau semua buat tak bully, apa jadi? Orang kan? Okay. So tu nampak risiko yang korang tak pasti pun. Korang nampak orang, tapi saya tak pasti adakah berlaku pada diri saya sendiri. Okay. Alright. So kehidupan sebagai seorang murid tidak terlepas daripada kebarangkalian yang berdepan dengan risiko. Okay. Risiko yang mungkin anda hadapi adalah seperti mengalami kemalangan ketika dalam perjalanan ke sekolah. Sebab itulah kalau pergi sekolah, korang kena pakai baju sekolah. Kalau korang tak pakai baju sekolah, dia tak cover insurans. Sebab setiap pelajar yang bersekolah, dia telah diinsurankan. Percuma. Oleh kerajaan. Sebab itulah kena pakai baju sekolah. Termasuklah pergi kelas tambahan. Bagus ini. Saya pun pakai. Okey, nampak faham kenapa kena pakai baju sekolah? Ingat tak dulu masa tuition malam kat sekolah tu pakai sekolah tak? Sebenarnya apa-apa saja yang pergi ke sekolah, selagi korang pakai sekolah di cover. Sebab urusan sekolah. Kalau korang tak pakai sekolah, dia tak dikira urusan sekolah. Nampak? Okey, risiko yang mungkin ada hadapi seperti mengalami kemalangan. Okey, mengalami kecederaan semasa dalam perlawanan bola sepak. Dia tak, sekolah dia tak ada padang. Bukan. Sekolah tak ada padang. Tumpang padang sekolah nak siap. Okey, dia terjatuh di tangga. Bapa dah tinggal satu lagi tangga tingkat atas tu jatuh terpelai amat. Dalam perjalanan ke perpustakaan tu tempat yang baik. Tak salah tu, sepatutnya tukar. Dalam perjalanan ke tandas. Dalam perjalanan nak
Fly. Fly tak tahu ya? Fly tak semasa atas. Dia boleh bawa pagar pun fly juga. Sebab dulu fly tapi bawa pagar. Sebab pagar tu buka bawah, fly lah bawah. Oh, kau ingat saya tak biasa fly. Budak pandai pun fly juga. Tu belum cerita budak MNSM fly. Kawan-kawan saya, tapi result power. Sampai pun fly ya. Sampai fly. Kena keluar samta ni. Atau motor fly. Syamik kau dia. Okey. Walaupun anda mungkin menjalani kehidupan dengan berhati-hati dan mengamalkan cara hidup sihat, risiko anda berdepan dengan perkara yang tidak diingini masih ada. Oleh itu, dengan wujudnya insurans kepada semua lapisan umur, anda akan diberikan satu perlindungan kewangan jika kejadian yang tidak diingini berlaku pada anda. Contoh, korang dah berhati-hati, tiba-tiba orang langgar. Dah jaga dah kan? Kena langgar. Ada saya ingat sebab kereta secomel tu lah bawa kat nak U-turn dekat simpang Dato' Hormat tu. Lepas tu ada motor ni dia nak ke kanan lah kan. Dia ada lori lalu belah kanan dia cuak, bam langgar belakang kereta. Lubang lah. Dia punya brake tu. Kena tu. Kalau lubang, kau yang berlubang tak apa lah. Terus ni juga saya minta ganti, lari. Sekali jumpa kat pasar. Saya tak cari pun. Tak apa, nanti kita akan jumpa juga dia. Ingat, Teluk Perlembagaan ni besar sangat. Jumpa kat pasar Cina. Hey, dia lari Dia terkejut. Nak bayar bila? Ni aku boleh panggil satu kampung cik kau. Dengan cemak lah. Hantar lah. Ada lagi tu paruh di kereta. Tak repair pun lagi. Okay. Alright. Panas. Ni soal lambat. Dia tak. Dia di belakang dia. Okey. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Tetapi kalau ada rules yang korang tak patuhi, korang tak boleh juga claim insurans. Kan? Contoh kereta lah. Kalau kereta kita bawa kereta, contoh ada sesuatu yang contoh yang kau bawa kereta tak ada lesen. Tak bolehlah claim, tak gunalah. Kan ada yang satu kes kat Kedah tak salah saya, dia langgar orang berehat di jalan. Budak tu budak tak ada lesen. Yang betul rumput. Betul rumput lah kira. Budak 16 tahun. Dah sasar tak ada lesen kereta. Alza putih. Parai juga asal Alza putih tu. Berapa umurnya? 16. Bawa kereta. Time Raya. Tak tahulah mak bapak dia tahu ke tidak. Tak, masalahnya orang tu duduk tepi jalan raya. Yang dia jalan tepi lain. Yang dia jalan tepi lain tu buat apa? Maksudnya apa? Sambil bawa kereta sambil main game? Okey. Dah, korang memang tak ni lagi bawa kereta. Korang memang kalau nanti di highway tu korang akan tahu attitude orang bawa kereta kat highway sambil handphone. Korang boleh tahu macam mana lenggok dia bawa kereta. Macam itu saya balik kampung saya dah tahu jalan akan sesak. Sejenis kalau balik kampung saya memang lorong kanan je lah. Tapi hari tu jam saya tak main lorong kanan, lalu duduk tepi je. Tengok orang clear baru pecut. Ni tepi balik. Sebab orang yang suka buat main handphone ni dia suka duduk lorong kanan. Tu kena bantai belah belakang nangis lah. Sebab saya kena fikir anak-anak saya lagi kan. Okay. So, kita tengok kat situ kita ada syarikat insurans, pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsurankan. Pemegang polisi itu pemilik insurans, iaitu korang yang beli insurans tu. Okey, kalau syarikat insurans kita ada banyak Kita ada Prudential BSN, kita ada Prudential sahaja, Prudential yang KP, Prudential yang Islami. Takaful dengan Prudential saja. Kita ada Etika, kita ada Takaful Malaysia, kita ada Takaful Ikhlas, kita ada MAA, kita ada banyaklah, saya nak sebut banyak ceritanya.
Tapi antara yang di Malaysia ni yang paling famous Prudential, dengan Prudential, Etika, yang terkenal lah, yang top lah kat Malaysia. Sebab dia punya office pun dekat dengan KL. Contoh yang satu tu duduk dekat Bandar Malaysia tu, yang menara yang baru siap tu. Yang satu Malaysia, bukan menara yang satu lagi dia sebelum. Yang sebelum dia siap. Dia duduk kat situ. So besar. Prudential dia company, kalau Prudential ni dia company international Etika ni dia tak rasa Maybank punya. Maybank punya. So korang boleh beli melalui laman web Maybank. Ada juga bank-bank masing-masing ada juga insurans dia sendiri. Macam-macam Kalau kau tanya saya Prudential BSM. Okey, pemegang polisi korang sebenarnya nak beli insurans tu korang bukan main boleh beli je. Kalau kau beli masa budak tu baby, jangan ingat masa dia baby dia murah. Tak, masa dia baby lagi mahal. Kenapa? Dia mungkin terdedah pada sakit, senang nak kena sakit, dia tak stabil lagi. Macam anak saya yang okey belum ada lagi lah. Dia yang cantik beli lepas 2 tahun. Dia dah stabil, dah kena habis kena cucuk. Baru beli. Dia murah, tu murah. Ataupun masa korang ni lah. Kalau korang beli macam dah umur 40 tahun macam saya ni tak beli lah. Mahal lah. Bayaran dia mahal. Maksudnya lagi awal korang beli, selain ada baby, akan lagi murah. Dia tengok juga pekerjaan korang. Kalau korang kerja tempat yang panas, contoh engineer, contoh kat tempat yang bahaya, tinggi sikit. Dan juga bergantung juga berapa nilai yang korang nak kalau korang nak duduk dekat dekat hospital swasta. Saya nak beli insurans yang belagak-belagak. Saya nak beli insurans kalau saya nak duduk bilik yang seorang-seorang. Wah, action, tak nak campur orang. Tu mungkin bilik dia nilai dia 300 dah ke atas. Bila nilai bilik tu 300 ke atas, bayaran makin mahal. Kan? Macam saya dengan teacher dah set. Bilik 2-4 kira yang paling murah. Biasa hospital swasta mana bilik sampai 10 orang. Macam hospital kerajaan, macam asrama. So tak, dia biasa kalau hospital swasta maksimum 4. Tapi biasa 2 lah biasa. Biasa 2. Itu insurans banyak mana yang korang nak cover. Okey. Dan kalau bilik tu bilik, tapi kalau kau duduk bilik paling mahal pun, nilai perubatan yang di cover, contoh untuk jantung 30,000 ke sama je. Kan? Sama je. Tapi dia cover lah. Untuk 1 tahun dia ada maksimum. Takkanlah korang sakit jantung sampai 3 kali 1 tahun. Tak mati-mati. 3 kali sakit tak mati-mati kan. Pelik betul. Saya tak terkejut sebab ada dulu mak saudara saya 3 kali ke pernah nazak. Ingat dah mati dah. Hidup lagi. Tapi tak tahu lah sebaru dapat tahu ni dah meninggal dah. Akhirnya. Saya kalau cerita akhirnya. Astagfirullahaladzim. 3 kali nazak hidup lagi. Tahu Allah bagi peluang kan. Okay. Kita nampak kontrak insurans, suatu polisi atau sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Dia bagi buku. Buku tu kau simpan lah. Tak ada buku pun tak apa sebab kita dah ada online. Okey, kejap lagi saya tunjuk. Premium, jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Okey, ini saya nak tunjuk. Sekejap nanti kau tengok password. Itulah tu saya kata sebab benda ni tak cikgu pun ada ke tidak kan, dia tak boleh tunjuk. Macam saya ada, kalau saya cerita perumahan saya boleh cerita, saya dia cukai saya boleh cerita, sebab semua saya terlibat dengan diri saya sendiri. Jadi cikgu dia kena ada semua pengalaman baru dia boleh cerita kepada anak murid dia. Don't worry, sekejap. Saya tunjuk saya punya
Wait, sila. Cepat, dia tak dapat tengok insurans tu. Ni So, sekarang semua dah online. Okey, ni contoh ini contoh apa pembayaran. Nampak Kalau kau tengok nampak dia 152 ni sejak COVID, nampak? Bulan Ogos lepas dia start. Nampak? Dia naik. Dia naik. Tak tahu lah bila COVID ada di COVID dia tak ada diturun balik, saya tak tahulah. Mungkin nampak memang bayar online lah, tak ni lah. Kalau kau nak tengok dia punya sertifikat. Okey, sekejap. Sebab semua sekarang online. Jadi ni, nak tahu benefit ke apa semua kat sini. Nampak? Maturity date sehingga 2051. Masa pun tak ingat umur berapa dulu. Okey. Okey. Dia ada buku, tapi kau tak perlukan buku tu pun tak apa sebab ada kat sini. Semua ada. Nampak Cu contoh. Ni untuk tahunan surrender value ni tahunan. Saya punya tu okey. Dia sekarang dia tak bagi kad kalau kita nak ni semua online. Maksudnya kalau kita nak buka medical card tu download lah, dapat dah kad. Maksudnya kalau pergi tu kan, pergi ke hospital nak ni tak ada kad, bukalah kita punya akaun depan dia, nanti dia ambil lah. Dia tak ada sekarang dah tak payah susah nak ni. Okey, kalau sertifikat dia okey, tengok saya tunjuk sertifikat dia. Kat sertifikat tu dia bagi coverage berapa semua. Okey, saya buka. Okey, ni itulah nak tunjuk kat korang apa guna dia. Sekejap, password dia macam mana baca? Lupa dah. Yang kerap makan mamak tu ada insurans tau. Insurans mamak. Ni dia punya buku lah. Ni buku saja buku dia. Ni buku dia. So buku tu memang ada nama lah. Nampak ni bayaran awal yang dulu-dulu tu lah. Yang first kali. Okey. Nampak? Kalau kau tengok ni yang saya nak cerita insurans. Kenapa kena insurans? Contoh. Kalau pergi. So 40k nampak? So kalau berlaku kecacatan, nampak nilai. Okey, nilai yang diberi kalau berlaku kecacatan. Okey, disebabkan kemalangan lah. Okey. Sebenarnya ini tak boleh sendiri. Okey. Yap. Alah, kadang-kadang terlebih juga waktu. Sampai je. Terlebih tu kalau terover tak boleh bayar, saya telefon lah ejen ni. Tu settle boleh bayar balik. Dia tak suka-suka nak terminate kau punya insurans, takkan suka-suka. Sebab kalau dia terminate kau punya insurans, kena bayar balik semua duit yang kau dah masuk labuhkan.
selama berapa tahun? Banyak dia kena bayar balik. Ingat senang-senang dia terminate. Okey, jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat jumlah kerugian yang dialami. Kalau tadi ni kata pasal accident 1,500, 1,500 lah, jangan minta sampai 2,000, tak boleh. Kan nak minta di tepi pula, tepi kiri kanan depan atas bawah semua tak boleh. Kan Malaysia kan biasa duit tepi, PM tepi, PM atas, PM kiri, PM kanan kan. Okey? So hal ini demikian kerana prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang insurans polisi kepada sekadar sebelum berlakunya kerugian. Ingat, dia nak membantu korang daripada korang mengeluarkan duit dalam kuantiti yang banyak. Okey? Macam anak seni dia anak setakib tu dia minum air sikit, dia boleh. Saya dah tanya dah ejen kan, kata boleh kau pergi, mesti kena tahan kan. Tapi masalahnya aku nak menunggu pula kat situ. Kalau tertinggal tak apalah kan, nak kena tunggu. Nak kena tidur, dah lah tengok kursi biasa. Kita tak ada tak cover dia je. Faham? Kau nak tidur satu katil, dah sasak katil budak-budak. Tak muat lah. Nampak? Okey? Insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku. Tak boleh halang kerugian daripada berlaku. Dia tetap boleh berlaku. Tapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban kewangan. Ingat, mengurangkan beban kewangan. Okey? Yang ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian dan kemalangan. Hal ini demikian kerana pembelian amount insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian kewangan jika berlakunya kerugian yang diinsurkan itu. Contoh kalau korang kerja dalam bidang yang berbahaya, ambil lah. Kalau ada duit lebih, ambil lah mahal. Biasa duduk kat sini je, tak pergi mana-mana pun, officer merangkap pun sampai. Jadi bagus saya ambil mahal. Tu kena faham. Faham? Dia kalau hari-hari kena travel KL Taman Nahoda, KL Taman Nahoda. Jadi bapak Imran kena ambil yang mahal. Kan? Lagilah kena pakai Honda Honda asyik nak pecut je kerja dia. So kena ambil yang mahal lah. Kalau ambil X70 tak payah mahal. Sebab dia tak boleh laju-laju. Itulah kau cakap lah. Hey Pautan, bawa laju-laju. Go to hell. Okey. Faham Faham nampak? Pekerjaan juga memainkan peranan. Alright? Sebab itulah ejen insurans dia akan tanya. Biasanya kalau kau dapat persuade customer tu ambil lagi mahal, lagi banyaklah komisi kau dapat. Faham? Biasa kalau orang, saya dah di insurans, biasa ada orang promote insurans, boleh tak anak saya yang autism boleh masuk tak? Lepas tu dia ngam. Tak boleh tak apalah. Cerita lain lah. Sebab kalau dia boleh, saya nak ambil lah anak saya punya kan. Kalau tak boleh, dia pun nganga. Okay, tak apalah. Kalau anak saya tak boleh, tak nak. Boleh lah kalau korang ejen tu pandai kan, tapi sebenarnya tak boleh. Okay, apakah insurans hayat dan insurans am? Okay, insurans terbagi pada dua jenis insurans utama, iaitu insurans hayat dan insurans am. Kedua-dua insurans ini melindungi pelbagai risiko yang berbeza. Apa itu prinsip indemnity? Okay, yang kotak-kotak ni biasa tanya dalam periksa. Syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsurkan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsurkan. Kalau lebih, dia tetap bayar maksimum itu saja. Atau kata kau punya claim 1,700 tapi maksimum 1,500, dia bayar 1,500 saja. Okey? Faham? Kereta rosak tu insurans kereta. Ini insurans nyawa. Sendiri. Yes, sendiri yang berhad. Okey. Saya nak bezakan insurans hayat dengan insurans am. Insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurans atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut: kematian, hilang upaya, penyakit kritikal. Tujuan insurans hayat untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung kepada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia.
Namun sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Nanti saya bagi tahu apa itu hayat. Contoh insurans HAM. Kita baca dulu Insurans HAM memberikan perlindungan pada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung. Selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat, terdapat banyak jenis insurans HAM yang melindungi pelbagai risiko. Ini dia. Jadi ada insurans motor, ni kereta yang kalau nak renew road tax kena ambil insurans dulu. Kalau kereta korang umur bawah 10 tahun, dia first party, mahal sikit lah. First party ni maksudnya kau langgar orang, insurans kereta kau akan cover orang yang dilanggar. Orang langgar kau boleh claim insurans dia. Faham? Okay. Kalau third party, dia tak ada second party, dia third terus. Third party, kau langgar orang, insurans kereta kau, dia cover kereta orang tu, tapi kau sendiri. Tapi tak dia ada juga maksimum. Kalau tak, kadang-kadang dia tak boleh cover pun sepenuhnya. Jadi sebab itulah kereta lama orang biasa jauh sikit bawa. Kita kereta baru, dia tengok kereta lama kita jauh sikit. Nanti kalau terlanggar, tak boleh cover, peninggal kan. Jadi sebab tu saya suka bawa kereta lama. Saya biasa bawa kereta Honda 80-an kat tengah KL. Jauh je orang. Tu tepi pun jauh, apa jauh? Oh, kita faham. Insurans dah tak cover kereta dia. Takutlah. Okay. Jadi fikir jangan bawa kereta baru, bawa kereta yang lama. Bawa Portosaga lama juga. Semua jauh. Ataupun kancil. Wira. Sebab tu kereta lama tu kena simpan. Okay. Insurans kebakaran, nanti saya cakap tadi kan, boleh nak ambil rumah insurans kebakaran boleh. Insurans perubatan dan kesihatan. Perubatan kesihatan macam saya ambil itulah. Insurans perubatan dan kesihatan tu dia ada medical card. Maksudnya medical card tu maksudnya dia cover kalau kita duduk hospital ke apa ke. Okay. Insurans kemalangan diri ni ada juga, kemalangan diri ada khas. Insurans perjalanan ni kalau korang pergi travel. Kalau pergi travel keluar negara, dia memang keluar negara kena ambil insurans perjalanan. Digalakkan, tak ambil pun tak apa, tapi digalakkan. Nanti kalau saya pergi Thailand itu, saya ambil insurans untuk 30 hari. Padahal pergi 3 hari je. Memang kena ambil. Kalau tidak, kalau kau bawa kereta, accident kat sana, tak ada insurans. Thailand buat apa tu? Kalau jalan lah, pihak Nyai lah, Bik. Kau nak pergi Danok. Korang kalau sebawa memang setinggal kat Danok. Korang yang ternoda. Boleh. Okay. Nak pergi Sungai Golok boleh, saya boleh bawa. Boleh. Secampak je korang kat situ. Okay. Macam contoh naik flight, kalau flight dalam negara kau tak ambil tak apa. Tapi kalau kau pergi luar negara, contoh saya ada pergi Vietnam, saya pergi Thailand bawa kereta. Pergi Indon, ambil lah insurans perjalanan tu. Tak payah ambil daripada company yang Asia ke apa, ambil sendiri. Etika dia jual, semua dia jual. Okay. Walaupun saya punya insurans cover juga kat luar negara, tapi saya ambil untuk semua keluarga saya. Okay. Okey, tadi insurans am ni insurans yang ni kalau tak salah saya yang ni, yang macam SSPN, siapa yang ada family dia bayar untuk SSPN? Yang ni. Yang saya tahu Imran dia je. Siapa ahli keluarga dia bayar. Macam saya bayar untuk anak-anak saya tapi semua nama teacher. Kalau apa berlaku pada teacher, anak-anak saya dapat lah. Dah recover lah. Adalah bilangan berapa puluh ribu dia dapat. Okay. SSPN ni kalau kau bayar, dia bukan medical card dia kebalangan, kematian, kecacatan, kemalangan, kematian, insurans tu atas nama siapa kau bubuh, dia akan dapat. Okay. Nama anak lah biasanya. Okay. So bayaran dia tengok paling murah RM30 pada. Saya sambil RM50 lah. So tengoklah macam mana insurans yang kita ambil. Okay, faham kat situ? Okay. So insurans motor, yang ni soalan popular dalam peksa. Popular, ni last wajib motor tu kereta dengan motor lah. Ya, kat kampung ni banyak yang ada motor tapi tak ada insurans. Kalau mati kata free je.
Boleh, tapi kena hati-hati lah. Tak boleh lah sebenarnya, betul lah. Okay. So, dia memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian dan kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Jadi di bawah menunjukkan 4 jenis polisi insurans motor yang melindungi kenderaan anda. Liability pihak ketiga akibat kecederaan, kerugian harta benda, kerugian terhadap kereta sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan, kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Sekarang ni insurans dia siap cover kalau kereta kena banjir. Kereta kena tanah runtuh. Ada. Kalau nak ambil insurans macam tu, korang kena ambil insurans yang kereta yang korang bawa drive jauh lah. Bawa jauh. Macam kereta satu lagi tu memang kita ambil insurans semua tu. Banjir lah apalah kan. Kita tak tahu ke tempat kita pergi tu banjir. Ataupun memang kawasan rumah korang banjir, tenggelam, elok ambil insurans tu. Sebab contoh saya ambil contoh macam Honda kalau dia repair kereta tenggelam banjir RM60,000. Tapi tak ada jaminan untuk pastikan dia tak rosak untuk selama-lamanya. Pening kalau ada insurans. Nampak? Insurans ni juga dia cover kalau cermin depan pecah. Kan kat sini banyak lori pecah tiba-tiba. Mana coverage? Ada kedai insurans kau pergi je bawa kereta tak bayar apa-apa. Dia minta polisi kau nanti dia claim. Ditukarkan. Untuk pengetahuan korang, kalau tak rasa yang paling sepahamkan, kereta yang kita beli sebenarnya dia punya cermin tu lagi nipis berbanding yang kau ganti. So lebih baik biar pecah. Tu tukar terus. Claim insurans. Macam kereta Chevy tu dah tukar yang kereta kecil tu kan. Dah tukar. Lepas tu pecah lagi. Sikit lah. Dah malas lah nak claim. Sebab saya dah tak ambil dah insurans. Tak ambil dah insurans untuk cermin. Kalau saya nak tukar boleh. Nanti next nanti tambah. Nanti pergilah. Pergi kedai cermin. Dia tengok pecah sikit kan. Kan? Dah saya tak boleh claim tu. Nanti dia pecahkan untuk kau. Betul. Dia buat macam tu. Dia pecahkan tu dia ambil gambar. Okey, boleh claim. Betul. Tak tahu kan? Tak pernah tahu kan? Bila saya nak buat lagi? Tak nak buat dah. Tak baik, tipu. Kalau rasa buat kan? Okey. So, sebagai contoh, Agus memandu kereta miliknya dengan membawa seorang penumpang itu kawannya Faizal. Dalam perjalanan itu, kereta Agus hilang kawalan lalu melanggar kereta lain yang dipandu oleh Devi. Agus, Faizal dan Devi telah mengalami kecederaan manakala kereta Agus dan Devi mengalami kerosakan. Jika Agus menginsurankan keretanya di bawah polisi komprehensif ataupun kita panggil first party. Okey. Polisi ini akan melindungi tuntutan kerugian kecederaan dan kerosakan kereta pihak ketiga, diri dia dan orang yang dilanggar. Okey, dan kerosakan kereta Agus, nampak? Walau bagaimanapun kos perubatan kecederaan yang dialami oleh Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Sebab itulah kita kena ada insurans lain. Dia cover kereta sahaja. Tapi kalau orang tu, orang yang dilanggar tu, di cover. Tapi kita dia tak cover. Sebab tu kena ada insurans lain. Faham? Lepas tu kita ada kebakaran, kalau tempat tu asyik ada rusuhan ke, kat kabur baru ni rusuhan kena ambil lah. Kan? Insurans perubatan kesihatan yang saya cerita tadi, yang saya tunjuk tadi. Okey? Insurans kesihatan tu yang tadi, ada medical card, yang sepunya tu lah. Yang sepunya. Nampak? Dia cover semua ni Insurans kemalangan diri, yang tu, yang SSPN tadi. Ataupun biasanya orang beli kereta, dia sekali ada insurans kemalangan diri. Untuk kereta yang berharga tak rasa 60 atau 70k dan ke atas, dia ada tambahan kena bayar. So ingat kita kena subscribe. Dia sepanjang kita pakai kereta tu lah 9 tahun. Dah cover terus. So dia cover lah. So macam tadi kan, yang tadi kan dia accident tadi tak cover diri dia kan. Tapi sebab kau beli, dah cover lah. Dia package. Okay, dan last kali insurans perjalanan jika korang naik, nampak? Termasuk kehilangan bagasi. Kalau kau
pergi tu bawa bagasi yang mahal-mahal, barang mahal-mahal, kenalah ada. Tapi biasa saya tak subscribe sebab hilang, tak apalah. Sebab saya selalu bawa beg dalam kabin. Barang mahal saya bawa, barang-barang yang penting saya dah bawa dalam kabin. Barang yang nak koyak ke apa, kau nak campak, suka tinggal lah. Saya sedia. Orang yang angkut tu diorang tahu. Kita lah kena berhati-hati. Okay? Nanti kita akan belajar lah insurans berkelompok. Jalan-jalan. Yang insurans berkelompok ni lah, ni nampak ni. Yang tadi yang korang. Ni. Insurans berkelompok pada murid. Tak salah RM2 ke apa tahunan. Dia ada tulis kat bunyi tapi kau tak bayar. Siapa bayar? Kerajaan nak bayar. Kalau pasal tak pernah tak korang kan mak bapak korang kerja, dia bawa korang pergi klinik tak kena bayar apa-apa. Sebab company tu dia dah insurankan pekerja dengan family dia sekali. Ada medical card kan? Tak tu untuk tak medical card tu diri sendiri. Tak ada ni company bagi tahu nama company kan. Bagi tahu nombor company nanti pergi tak kena bayar apa-apa termasuk anak-anak dia. Tapi atuk nenek tak termasuk. Tapi ada medical card kan? Ada medical card dia yang memang kena simpan kad tu. Kalau ada company kena simpan kad, kena pergilah panel. Klinik mana-mana pun pergi free. Adalah. Tu insurans berkelompok syarikat. Yang satu yang korang sebagai murid. Tapi sebab tu kata dia ada syarat dia tak tulis. Kena pakai baju sekolah. Baju sekolah termasuk baju yang dia ni pakai lah. Baju sukai boleh juga. Okey, nanti minggu depan korang datang tuition pakai baju nak cover sekolah sebab berkaitan dengan belajar. Alright, okay. So sampai di situ saja. Ada soalan nak tanya? Okay, so ada siapa-siapa nak beli insurans? Ya, kami. Semua.